Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada pelajar-pelajar baru yang berdaftar di Kolej Profesional Baitul Mal. Selamat datang ke Kolej Profesional Baitul Mal dan tahniah diucapkan kepada anda semua yang telah memilih KPB KL. Pada hari ini kita akan mendengar taklimat unit keselamatan, iaitu panduan keselamatan di kolej. Pertama, unit keselamatan adalah salah satu unit di bawah bahagian keselamatan, kebersihan dan keceriaan, iaitu BKKK yang berada di dalam pejabat pendaftar. Unit ini telah diberi tanggungjawab oleh pihak berkuasa kolej bagi memastikan hal-hal yang berkaitan keselamatan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan tertentu yang dikeluarkan dari masa ke semasa, berpandukan dari Peraturan 1 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Kedua, Peraturan Keselamatan Am. Ketiga, Peraturan Lalu Lintas KPB KL. Keempat, Peraturan Pelajar KPB KL. Seterusnya, walaupun pada amnya keselamatan di dalam kampus dipertanggungjawabkan kepada unit keselamatan, tetapi pada hakikatnya ianya juga menjadi tanggungjawab bersama semua warga KPB KL. Sikap tidak ambil peduli dan tidak kisah terhadap hal-hal yang menggugat keselamatan adalah merupakan satu ancaman kepada faktor keselamatan. Kerjasama dan komitmen semua warga KPB KL amatlah diperlukan. Unit keselamatan hanya dapat mendedikasikan perkhidmatan ke arah yang lebih baik. Seterusnya, objektif unit keselamatan. Fokus utama unit keselamatan adalah bagi menjaga, mengawal, memastikan dan memelihara suasana keharmonian, keselamatan dan keamanan di dalam kolej dapat dilaksanakan, terutamanya dalam faktor keselamatan nyawa dan harta benda, dengan cekap dan berkesan dengan tanggungjawab bersama. Tugas-tugas dan tanggungjawab unit keselamatan. Unit keselamatan bertugas 24 jam bagi melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas yang telah ditetapkan seperti berikut. Pertama, memastikan keselamatan, ketenteraman dan keamanan dapat dipelihara dengan baik. Memberikan perkhidmatan kawalan keselamatan, harta benda dan nyawa dengan kerjasama semua pihak. Menguatkuasakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kolej. Memberikan kualiti kawalan keselamatan dengan cekap dan berkesan. Seterusnya, mencegah dan menyiasat kejadian jenayah yang berlaku di dalam kampus. Mencegah perbuatan yang tidak bermoral. Mengadakan hubungan yang baik dengan agensi luar seperti PDRM, bomba dan penyelamat, hospital dan lain-lain agensi kerajaan dan NGO. Memastikan kawalan trafik dan kenderaan di dalam kolej selamat dan terurus. Sentiasa bersiap siaga dalam apa juga keadaan. Faktor seterusnya adalah keselamatan di kolej. Kampus Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur, KPB KL, terletak betul-betul di pusat bandaraya. Ianya dikelilingi oleh bangunan komersial, pencakar langit, kompleks perniagaan yang besar dan terkenal, sistem rangkaian LRT, MRT, lebuh raya, kawasan perumahan dan pusat hiburan, kompleks sukan dan lain-lain. Oleh itu, ia amat terdedah dengan ancaman keselamatan yang amat tinggi sekiranya warga KPB KL tidak ambil perhatian dan peduli di antaranya. Mungkin antara adik-adik yang hadir ini di kalangan orang yang dah memang tinggal di Kuala Lumpur. Tapi walau bagaimanapun, faktor keselamatan mesti diambil kira. Terutamanya ancaman keselamatan terhadap manusia. Ancaman najis dadah. Ancaman kumpulan kongsi gelap, kumpulan samseng, kaki buli, mak rempit dan lain-lain. Ancaman jenayah keselamatan wang ringgit dan harta benda. Ancaman kepada demonstrasi dan propaganda negatif. Ancaman pusat hiburan seperti disko, rumah urut, perjudian dan lain-lain. Faktor seterusnya adalah kaedah kawalan. Berdasarkan kepada kawalan yang kita amalkan di kampus ini,
adalah kawalan statik. Kedua, rondaan berjadual. Ketiga, CCTV. Keempat, pemantauan dan siasatan. Kelima, laporan harian, semasa dan aduan warga KBBKL. Dan seterusnya, informasi dan demonstrasi. Faktor yang keenam adalah pengenalan diri dalam kolej. KBBKL telah menetapkan sesiapa sahaja yang memasuki kawasan kolej mestilah orang yang telah mendapat kebenaran dari pihak KBBKL, di antaranya penggunaan kad atau pas pengenalan diri. Antara kad-kad yang telah kita keluarkan adalah kad staff. Kad staff adalah semua kaki tangan ataupun warga KBBKL hendaklah memakai kad staff yang akan dikeluarkan oleh bahagian semua manusia. Kad matrik pelajar. Semua pelajar wajib memakainya sentiasa semasa berada dalam kampus, yang akan dikeluarkan oleh bahagian kemasukan dan rekod. Kad asrama sekiranya ada, akan dikeluarkan oleh bahagian kolej kediaman di bawah Haiwan Pelajar dan Alumni, HEPA. Pas pelawat akan diuruskan oleh pos kawalan utama. Begitu juga pas kerja kontraktor, pas kerja tetap kontraktor, seperti kontraktor pencucian dan kontraktor pembaikan facilities, akan dikeluarkan oleh bahagian keselamatan. Seterusnya, pengenalan kepada diri juga akan merujuk kepada semua jenis kad atau pas yang dikeluarkan mestilah dipakai pada diri dengan mempamerkannya dengan jelas dan mudah dilihat sepanjang masa semasa berada dalam kolej sebagai pengenalan diri, seperti yang saya sebutkan tadi, terutamanya bahagian untuk pelajar. Seterusnya, pemilik kad atau pas hendaklah menunjukkan kepada pihak yang bertanggungjawab sekiranya diperlukan bagi tujuan pemeriksaan. Tiada kompromi. Sekiranya diminta untuk menunjukkan identiti anda, sila tunjukkan. Itu sebab kita mengarahkan sentiasa memakai, bukannya disimpan dalam poket atau dalam beg menggantung, ataupun kalau ada klip, kita klip, supaya dipamerkan. Dan sekiranya kad atau pas tersebut hilang, hendaklah dilaporkan dengan kadar segera bagi tujuan rekod dan penggantian. Penggunaan kad atau pas milik orang lain adalah menjadi satu kesalahan yang boleh diambil tindakan sewajarnya. Seterusnya, faktor identiti dan imej. Disiplin diri dan tata susila. Disiplin diri dan pergaulan mesra yang terbatas antara warga KBBKL adalah digalakkan. Manakala sesuatu yang dalam bentuk perkataan, tingkah laku, pergaulan tanpa batas dan lain-lain yang boleh menimbulkan suasana tidak selesa dan tidak mesra amatlah dilarang. Contohnya berkelakuan lucah, maki hamun, perkataan yang tidak baiklah. Kebersihan dalam bilik atau dewan kuliah hendaklah sentiasa dijaga. Larangan makan dan minum dalam kelas mesti dipatuhi agar tiada sebarang bungkusan makanan dan atau minuman bersepah atau berada dalam kelas. Seterusnya, keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas dan kenderaan yang diparkir di dalam kolej adalah tanggungjawab semua warga KBBKL. Sama ada yang berjalan kaki atau berkenderaan, keselamatan lalu lintas semuanya tertakluk kepada peraturan dan penguatkuasaan lalu lintas yang telah ditetapkan. Ianya dikuatkuasakan kepada semua warga KBBKL, pelawat dan pekerja luar. Keselamatan kenderaan persendirian yang diparkir di dalam kawasan kolej adalah tanggungjawab pemilik kenderaan. Sebarang kerosakan atau kehilangan, pihak kolej tidak bertanggungjawab. Motosikal pelajar mestilah ada pelekat khas yang boleh diparkir dalam kampus. Untuk makluman, pelajar hanya dibenarkan membawa motosikal ke dalam kampus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Manakala kenderaan kereta tidak dibenarkan masuk. Untuk makluman semua.
Seterusnya, bagi memastikan keselamatan harta benda milik kolej dan persendirian dapat disimpan atau jaga dengan selamat, maka kebenaran atau pemakluman untuk membawa keluar barang harta benda dari kawasan kolej hendaklah dimaklumkan kepada pengawal bertugas dengan membawa surat pengesahan atau kebenaran dari pemilik atau pihak yang bertanggungjawab. Maksudnya macam kalau kita ujung semesta perlukan membawa barang-barang tu, pihak yang berkenaan akan memaklumkan pada pihak pengawal. So, selesai masalah. Sekiranya anda bawa barang-barang keluar tanpa apa semua, kita akan buat pemeriksaan yang detail lah. Itu contoh. Dan faktor yang penting juga dan amat penting, bukan juga, amat penting, itu mencegah kebakaran. Tugas mencegah agar tidak berlakunya kebakaran adalah tanggungjawab semua warga KBBKL. Ini bukan unit keselamatan saja, semua pihak. Namun unit keselamatan adalah berperanan bagi memastikan langkah-langkah pencegahan bagi mengelak berlakunya kebakaran dapat dipatuhi dan diamalkan oleh semua orang adalah seperti berikut. Pertama, matikan susi elektrik apabila meninggalkan bilik atau selepas waktu berjabat. Sekiranya anda berada dalam bilik untuk balik kampung ke, outing ke apa ke, pastikan susi lampu, plug-plug tu ditutup. Jangan gunakan alat heater atau memasak air. Ini satu alat yang tidak dibenarkan. Jangan membawa alat-alat atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Jangan menggunakan kuasa elektrik melalui satu punca elektrik melebihi had yang telah dibenarkan. Satu plug tu sambung extension dia sampai 5-6. Dia akan overload dan akan mengakibatkan dia panas atau terbakar. Seterusnya, jangan menghisap rokok di tempat larangan, di tempat yang mudah terbakar, di dalam bilik asrama atau pejabat. Jangan menggunakan peralatan elektrik yang rosak. Adalah lebih baik semua peralatan elektrik plugnya ditanggalkan dan suinya ditutup apabila sudah digunakan. Ini lebih selamatlah, penggunaan yang lebih selamat. Lepas guna, tutup. Jangan biarkan macam tu. Jangan membuat sambungan pendawaian atau ubah suai tanpa merujuk pada juruelektrik yang dilantik. Jangan membuat pemakaran tanpa kebenaran. Jangan meletak sesuatu yang boleh menghalang laluan di sepanjang tangga kecemasan ataupun koridor. Kalau asrama tu ada koridor dan tangga kecemasan. Ini akan menjadikan masalah apabila berlakunya kecemasan seperti kebakaran. Segera menutup suit utama elektrik bangunan sekiranya berlaku kebakaran besar. Dan seterusnya, beri kerjasama sekiranya berlaku sesuatu kebakaran. Jangan menyalahgunakan peralatan pencegahan kebakaran yang disediakan. Alat pemadam api. Jangan kita sengaja ataupun vandalism lah maksudnya, menyalahgunakan alat-alat tersebut. Bila berlaku kebakaran, alat tu dah tak boleh berfungsi dan yang rugi kita. Kemalangan berlaku pada kita, kita yang terima akibatnya. Sekiranya berlaku kebakaran, segera membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab atau hubungi nombor talian kecemasan yang disediakan. Aktiviti memasak di dalam bilik atau asrama atau pejabat adalah amat dilarang. Dan langkah keselamatan, faktor yang seterusnya adalah langkah keselamatan. Kerjasama dan peranan yang dimainkan oleh warga KPBKL dalam memastikan keselamatan, keamanan, keharmonian dan keselamatan dapat diteruskan. Beberapa langkah kawalan yang digariskan sebagai panduan bagi membantu adalah seperti berikut. Keselamatan diri. Kedua, keselamatan harta benda. Kita pergi kepada keselamatan diri. Pastikan penghuni asrama memasuki kawasan kolej sebelum jam 11 malam. Kedua, jangan memasuki kawasan larangan seperti bilik elektrik, bilik motor lift dan lain-lain kawasan yang mengundang berbahaya. Kunci pintu bilik dan tutup tingkap di bilik asrama setiap masa apabila meninggalkan bilik atau sudah tengah malam lah, larut malam. Pastikan penghuni meninggalkan kad matrik atau kad asrama di pos kawalan sebelum keluar dari kolej. Dan ataupun arahan dari masa ke semasa yang kita akan keluarkan, pelajar mesti mematuhinya. Seterusnya,
membuat laporan segera kepada unit keselamatan sekiranya terdapat sesuatu yang mencurigakan. Sentiasa berjalan bersama kawan atau teman, terutamanya di tempat sunyi atau tengah malam. Sama ada dalam kampus ataupun di luar lah. Blok menara KPBKL adalah kawasan larangan selepas waktu pejabat, iaitu selepas jam 7 malam, kecuali atas urusan rasmi atau dibenarkan oleh pihak pengurusan untuk sesuatu program. Seterusnya, faktor keselamatan harta benda. Keselamatan harta benda persendirian mestilah dijaga oleh pemilik atau tuan punya. Pihak kolej tidak bertanggungjawab sekiranya apa-apa yang berlaku pada harta anda. Oleh itu, elakkan dari sebarang kecurian atau kehilangan akibat kelalaian dan kecuaian. Di antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah: pertama, tidak meninggalkan barangan berharga seperti telefon, bimbit, dompet, komputer riba dan lain-lain di tempat terbuka. Kunci pintu bilik apabila keluar walaupun pada waktu yang singkat. Sila pastikan kunci kenderaan tidak ditinggalkan dan tingkap atau pintu ditutup rapat atau topi keledar disimpan di tempat yang selamat. Seterusnya, segala kehilangan hendaklah dilapor segera kepada petugas unit keselamatan untuk tujuan penyiasatan. Sentiasa berwaspada dan segera melaporkan sekiranya terdapat sesuatu yang mencurigakan. Sekiranya terjumpa suatu barang, hendaklah segera menyerahkannya kepada petugas unit keselamatan untuk direkodkan supaya pemilik dapat menuntut kembali barangan tersebut. Berikut adalah nombor-nombor yang perlu dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. Unit keselamatan berharap semoga apa yang dinyatakan dapat kita jadikan panduan amalan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, saya Zulkifli bin Najib ini, Eksekutif Sekanan kepada Unit Keselamatan, Bahagian Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan di bawah Pejabat Pendaftar Kolej Profesional Baitul Mal, mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar yang memilih KPBKL untuk menyambung pengajian dan untuk masa depan anda. Harap apa yang kita sampaikan pada taklimat kali ini dapat kita amalkan untuk diri kita dan untuk semua warga KPBKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.